Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbiyallahu la ilaha illahu ala tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Amma ba'd. Yang dihormati Tuan Pengetua, timbalan-timbalan pengetua, serta barisan guru dan staf yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini. Kita masih lagi diberi peluang untuk berada di bulan yang suci, bulan yang penuh dengan kelebihan daripada Allah Subhanahu wa taala, penuh kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sebelum kita meneruskan tazkirah pada hari ini, marilah kita bersama-sama berzikir dahulu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Alhamdulillah, pada kali ini tajuk yang telah dipilih adalah andai ini Ramadan yang terakhir. Sekira ini adalah Ramadan yang terakhir buat saya, maka saya kena mempersiapkan diri saya ketika bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika menghadapi saat-saat kematian saya, jika benar ini adalah Ramadan yang terakhir. Kerana setiap orang pasti akan melalui kematian. Pernah satu hari guru saya, dia ketika berceramah, dia kata saya dah bersedia dah untuk mati ketika mula-mula lagi operation jantung dia. Tak tahulah, mungkin masa tu dia muda lagi kan. Tak tahu tahun bila. Masa saya dengar ikuti ceramah tu, saya rasa seolah-olah sedang menerima tamparan lah. Kerana masa tu saya memang tak bersedia untuk bertemu dengan Allah SWT, bertemu dengan hari kematian saya. Maka kita kena terus berusaha mempertingkatkan dari segenap aspek untuk kita bersedia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Yang kedua, saya kena usaha bersungguh-sungguh pada bulan Ramadan kali ini untuk meningkatkan ma'rifah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya meningkatkan pengenalan kepada Allah, meningkatkan ma'rifah maksudnya adalah mengenali Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Meningkatkan ma'rifah mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita akan huraikan benda itu. Kemudian saya akan cuba menjadi yang lebih baik daripada sebelum ini. Dan saya akan cuba meningkatkan keimanan, meningkatkan ketakwaan dalam diri dan memperbanyakkan amalan seperti solat-solat sunat, bacaan Al-Quran dan juga memperbanyakkan berdoa. Jadi untuk yang pertama, bulan ini adalah bulan yang Allah Subhanahu Wa Taala telah menyediakan dengan bermacam-macam kelebihan, iaitu antaranya adalah bulan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bulan maghfirah, bulan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan bulan pelepasan daripada api neraka.
Dalam hadis yang sahih disebutkan bahawa pada setiap malam bulan Ramadan, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan pelepasan-pelepasan kepada hamba-hambanya, yang mana ada yang ditetapkan sebelum tu dimasukkan ke dalam neraka, tetapi telah dibebaskan daripada neraka tersebut menjadi ahli ataupun penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena berusaha bersungguh-sungguh, meminta, berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita termasuk di kalangan orang-orang yang mendapat tempat di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan ini adalah bulan yang dilipat gandakan amalan. Bulan ini adalah bulan yang dimustajabkan doa, dan bulan ini ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, iaitu malam Lailatul Qadar. Kita kena ingat pada bulan ini Allah Subhanahu Wa Taala nak hapuskan dosa kita sehingga kita keluar daripada bulan Ramadan ibarat bayi yang baru dilahirkan. Kerana dalam hadis yang sahih juga disebutkan bahawa Nabi SAW telah mengaminkan doa malaikat Jibril, yang mana malaikat Jibril telah mendoakan kecelakaan bagi umat manusia yang keluar daripada bulan Ramadan masih lagi tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu Taala dan diaminkan oleh baginda Nabi SAW. Maka hendakkah kita termasuk dalam kalangan itu? Sudah pasti kan kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada mendapat doa Nabi SAW. Semoga kita semua mendapat keampunan bila keluar daripada bulan Ramadan ini. Jadi kita kena berusaha bersungguh-sungguh untuk mempertingkatkan ilmu, iman dan amal kita pada bulan ini. Kemudian, taqwa adalah satu sifat yang Allah Subhanahu Wa Taala telah sebut berulang-ulang kali di dalam Al-Quranul Karim, sehingga disebut sebanyak 238 kali. Sangat banyak pengulangannya. Dan kalau sekiranya sekali pun Allah SWT sebut, kita wajib untuk beriman dengan sifat taqwa itu. Ini pula disebut sebanyak itu, bermakna Allah Subhanahu Wa Taala sangat-sangat mementingkan kepada kita semua untuk mencapai sifat taqwa ini. Sifat taqwa adalah sifat yang berada dalam hati kita. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan at-taqwa hahuna. Hadis taqwa itu berada di dalam hati. Kan? Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu Taala di mana saja pun kamu berada. Apakah maksud takwa yang sebenar? Maksud takwa daripada kata-kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah telah menyebutkan bahawa takwa itu adalah takut kepada Tuhan yang mulia. Kemudian beramal dengan kandungan Alkitab, yakni kandungan Quran. Redha dengan yang sedikit dan membuat persiapan untuk hari akhirat. Sedangkan Syekh Abu Bakar Ar-Rawzabari rahimahullah ta'ala telah menyebutkan bahawa taqwa itu ialah engkau menjauhi apa yang menjauhimu daripada Allah. Maksudnya kita menjauhkan diri kita ini daripada segala apa perkara yang menyebabkan kita jauh daripada Allah Subhanahu Taala, seperti dosa, maksiat dan sebagainya. Imam Abu Hafs rahimahullah ta'ala pula menyebutkan definisi taqwa adalah engkau melakukan segala apa yang halal semata-mata, bukan selain daripada itu. Bermaksud bahawa kita kena meletakkan diri kita, seluruh aspek kehidupan kita A to Z, semuanya dalam ruang lingkup yang halal semata-mata, tanpa dimasuki oleh perkara-perkara yang haram. Kan? Jadi
Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan, riwayat Imam At-Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan tidak sampai seseorang itu pada darjat taqwa melainkan apabila dia meninggalkan perkara-perkara yang harus kerana takut melakukan perkara yang haram. Kan? Seperti mana yang disebut oleh Imam Hasan Basri rahimahullah taala, bahawa sifat takwa itu akan terus berada bersama orang-orang yang beriman selagi mana dia meninggalkan perkara-perkara yang halal kerana dikhawatiri jatuh kepada perkara yang haram. Ini level yang lagi tinggi. Tadi level tak buat perkara haram. Ini level tak buat perkara yang harus, perkara yang halal. Maksudnya macam mana? Maksudnya dia tak buat dah perkara-perkara haram. Apatah lagi perkara haram. Begitu juga dengan perkara-perkara makruh. Begitu juga dengan perkara-perkara syubhah. Begitu juga dengan perkara-perkara yang harus sekalipun. Kerana takut-takut terjatuh dalam perkara yang haram. Sebagai contoh, bila dia ingin membeli makanan ataupun apa-apa jua barang-barang keperluan dia, hatta sabun ke, ubat gigi sekalipun kan, apatah lagi makanan, dia akan memilih makanan ataupun barang-barang dia yang diyakini bersih, diyakini halal. Kan? Dia pastikan dia akan makan sesuatu benda yang telah ada pengiktirafan halalnya. Contohnya cop halal jakim dan yang cop-cop halal yang telah diiktiraf, yang sewaktu dengannya lah. Jadi bila sampai kepadanya coklat ke, gula-gula ke, kan, makanan-makanan yang tak ketahuan daripada mana, kan, daripada mana sumbernya, kilang daripada mana, kan. Contohnya coklat, kan, ada orang bagi, kan. Jadi dia tengok tak ada halal yang diiktiraf. Jadi dia ambil langkah berjaga-jaga untuk tidak makan coklat tersebut. Bukannya disebabkan coklat itu haram, harus hukumnya dia makan, tetapi dia ambil langkah berjaga-jaga, langkah berhati-hati untuk tidak makan coklat tersebut. Tu contoh, sebagai contohnya lah. Jadi sifat taqwa ini diambil daripada perkataan wiqayatan. Waqa maksudnya memelihara. Itu memelihara diri daripada terlibat dengan perkara-perkara yang haram. Hatta benda-benda yang harus sekalipun dia tinggal. Takut-takut terjatuh dalam perkara yang haram. Agak-agak kita boleh tak capai kepada tahap sebegitu. Jadi kita kena usaha. Kemudian muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kelebihan takwa sangat banyak disebut dalam Al-Quran. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepadanya jalan keluar daripada permasalahannya. Nampak? Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala akan membantu orang-orang yang bertakwa untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Dan dalam Quran sebut tentang kedudukan orang yang bertakwa ini adalah golongan yang berjaya mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di dalam syurga-syurga yang penuh dengan sungai-sungai. Nampak? Itu adalah kelebihan orang yang bertakwa yang kita kena semua cuba untuk capai. Kadang-kadang kalau kita tengok kan, orang-orang yang tidak ada matlamat untuk mencapai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kadang-kadang mereka leka, lalai dalam mengejar dunia, dalam mengejar kedudukan, pangkat, harta, nama, kan, kemasyhuran dan sebagainya. Kadang-kadang manusia
lalai, leka dengan pekerjaan, sehingga merasakan bahawa segalanya adalah atas kudratnya, untuk kumpul duit, untuk kumpul harta, kan, kumpul kekayaan, dalam masa yang sama, dalam masa yang sama lalai daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, lalai daripada mengerjakan sembahyang, lalai daripada berpuasa, maksudnya tak puasa, lalai daripada beramal soleh, lalai daripada mengikuti majlis-majlis ilmu dan sebagainya. Jadi daripada sikap yang sedemikian menunjukkan bahawa pencarian takwa dalam diri itu masih lagi pudar, kan, masih lagi tidak kelihatan. Maka dengan usaha orang-orang yang siang malam, pagi petang, siang malam bekerja, mencari wang, kan, duit, kan, sampai tak semayang, sampai tak puasa, kan, sampai tak sampai tak usaha nak mengaji Al-Quran, tak usaha nak belajar kelas-kelas, tak mendengar ceramah-ceramah, kan. Maka apabila dia orang buat macam tu, apa yang berlaku ialah kehidupannya tu semakin lama semakin susah, bukan semakin senang, kan, kerana tidak memikirkan unsur keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita kena ingat bahawa segala-galanya adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Baginya apa yang ada di langit dan yang ada di bumi, semuanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekiranya orang itu bertakwa, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan lebih mudahkan lagi urusan pencarian rezekinya, lebih memberikan ketenangan dalam hidupnya, lebih mudah memakbulkan doa-doanya, menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya, kan. Kadang-kadang orang-orang yang tak semayang, tak puasa ni, kita tengok makin lama hidup makin susah, kan. Hutang keliling pinggang, lepas tu duit yang baru dapat, gaji baru dapat, tiba-tiba rezeki dapat ke klinik, kan. Ada ada di tak macam-macam lah, macam-macam yang Allah SWT uji, bagikan musibah-musibah yang tidak diingini, kan. Kadang-kadang jadi rezeki mekanik, kan, kereta rosak dan sebagainya, kan. Itu dan ini macam-macam, kan. Jadi kita tengok orang situ sukar hidupnya dan pudar sinarnya, kan. Jadi semua muslimin-muslimat rahmatullah SWT, nak tak nak kita kena kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala telah menerangkan, kan, akan balasan orang-orang yang tak semayang. Contohnya ayat ma salakakum fi saqar, dalam Quran surah Al-Mudathir, bila ditanyakan kepada penghuni neraka Saqar, apa yang menyebabkan kau masuk neraka Saqar ni? Qalu lam naku minal musallin. Mereka berkata, dulu kami tak semayang. Nampak? Hidup kat dunia tak semayang, masuk neraka Saqar. Ni ayat Quran sebut ni. Bukannya saya pandai-pandai. Kemudian dalam surah tu juga disebutkan wa ma adraka ma saqar. Tahukah kamu apakah itu neraka Saqar? La tubqi wa la tazar. Tidak akan dibiarkan, la tubqi, tidak akan ditinggalkan, wala tazar, tak akan dibiarkan, tak akan ditinggalkan, kan. Lawahatul lil bashar, akan hangus seluruh kulit-kulitnya, kulit-kulit manusia akan dibakar hangus oleh api neraka Saqar.
kan. Jadi kalau rasa apa boleh tahan lah api neraka Saqar, try and test dulu neraka api kat dunia ni kan. Buka api dapur, try tengok tahan 5 minit dengan tapak tangan kita. Tengok apa yang jadi kan. 5 minit apa yang jadi. Agak-agaknya bila dah 10 minit dah sampai ke tulang lah, nampak tulang lah, tembus kan. Keluar air-air daging yang yang dah hangit, dibakar oleh api dapur je pun. Sedangkan api neraka dalam hadis menyebutkan bahawa kekuatannya adalah 70 kali ganda daripada api dunia kan. Jadi itu peringatan lah. Kadang orang ada yang tak puasa kan, orang yang tak semayang ni, kita pesan-pesankanlah macam tu kan. Itu adalah kita punya tanggungjawab untuk sampaikan kepada mereka. Jadi bulan ni Allah Subhanahu Wa Taala nak supaya kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa yang sama, kita kena bersihkan hati kita kan. Bersihkan hati kita daripada sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat kotor, sifat-sifat riak, ujub, sum'ah, sifat sombong, takbur, sifat pemarah, sifat buruk sangka dengan orang, sifat dendam dan sebagainya lah. Sifat-sifat mazmumah kan, berburuk sangka dengan orang, kita kena cuci kan, lawan. Bila berdepan dengan sifat-sifat tersebut, kita kena lawan, masukkan dengan kesabaran. Gantikan dengan kesabaran, gantikan dengan keimanan kan, masukkan dengan sifat pemaaf, sifat kasih sayang, sifat keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan, masukkan sifat apa lagi, berbaik sangka dengan orang kan, sifat tawaduknya, berlemah lembut dan sebagainya kan, sabar dalam mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu adalah proses. Jadi bila kita dah bersihkan hati, insya-Allah kan, kita usaha untuk mendapatkan ma'rifatullah. Maksudnya ialah mengenali Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benarnya kan. Dalam satu kata-kata daripada ulama sufi yang terkenal, Abdullah bin Sahal Al-Tustari kan, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang mengenali dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya. Walaupun ini kata-kata ulama sufi, tapi dia punya maksud dia adalah sahih. Seperti mana disebutkan oleh Imam An-Nawawi dan Imam Suyuti dalam kitabnya masing-masing, bahawa barang siapa yang merasai bahawa dia itu bersifat dengan sifat yang lemah, yang sangat berhajat kepada Tuhan kan, insya-Allah dia akan merasailah, akan melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, akan melihat sifat-sifat keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, akan melihat sifat-sifat ketuhanan Allah, melihat sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Jadi kita ni, kita kena cubalah renungi kan, apa tujuan kita ni. Kita ni daripada mana sebenarnya? Kita ni datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita telah ditakdirkan pada tahun 2020 ni berada di atas dunia ni kan. Kita tak tahu sampai bila umur kita kan. Mungkin saya rasa tak lebih 100 tahun lah kan kita ada kat dunia ni, kebiasaannya. Jadi apakah tujuan kita diciptakan, ataupun tujuan kita berada di dunia, di atas bumi ini, dan ke mana kita akan pergi? Kita kena renungi perkara tersebut kan. Kita ni siapa sebenarnya? Kita adalah hamba Allah SWT yang ingin diuji oleh Allah SWT. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala kan, untuk melihat siapakah yang dapat buat amal-amalan yang telah diamanahkan kepadanya kan, yang lebih baik amalannya. Jadi dalam Quran banyak sebutlah tentang Allah SWT. Allah SWT telah menciptakan manusia, jin dan sebagainya sebagai ujian kan, sebagai ujian, linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Banyaklah ayat-ayat ceritakan tentang perkara tersebut. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
dan tidak aku ciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadat kepadaku, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kadang-kadang kita ni banyak sangat terikut dengan nafsu. Jadi kita kena cubalah gantikan nafsu itu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang. Maka dengan cara itu kita akan merasakanlah sifat ihsan yang disebutkan dalam hadis, bahawa ihsan itulah an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kan, engkau menyembah Allah SWT seolah-olah kamu melihat Allah SWT. Jika sekiranya tidak melihat Allah, maka kamu merasakan fa innahu yarak, dia melihat kamu. Kan, kita nak sampai tahap kehidupan kita macam tu. Kita rasa kehidupan kita ni seluruhnya sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun sampai satu tahap kita tak berani nak buat satu maksiat, ataupun tak teringin lagi bila nak buat sesuatu perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disebabkan kita mendapat basirah, mendapat pancaran mata hati kita melihat keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan tinggalkan maksiat tersebut kerana kita lebih sayangkan akhirat kita, kerana kita lebih sayangkan pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, maka dengan dalam sembahyang kita kena khusyuk, kan, sampai kita rasa macam bila bersujud itu kan, bila sujud solat tu kita rasa macam ada satu perasaan yang sangat-sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah Subhanahu Wa Taala akan campakkan rasa kemanisan kita ketika di dalam beribadat kepadanya. Jadi bila kita aplikasikan di dalam sembahyang dan di luar sembahyang, maka kita akan merasakan seluruh kehidupan itu adalah tujuan penciptaan kita ni adalah untuk mengenali Allah Subhanahu Taala, adalah untuk memerhatikan akan kebesaran Allah Subhanahu Taala dan untuk meraih cinta Allah Subhanahu Taala, mahabbatullah, cinta Allah Subhanahu Taala. Jadi bila dia ditimpa dengan sebarang ujian dan sebagainya, kan, dia merasakan bahawa ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah Subhanahu Wa Taala nak mendidik dia supaya lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila dia melihat sesuatu, melihat dengan maksud yang tersirat, di sebaliknya ada Allah yang mengaturnya, ada Allah yang menentukannya, ada Allah yang berkuasa melakukan segala-galanya. Dan bila dia dapat satu nikmat, rasa ini adalah milik Allah, ini adalah pemberian daripada Allah, kan. Semalam baru sedekah RM10, kan, tiba-tiba hari ni dapat bonus RM100 contohnya, kan. Kita pun kata Masya Allah, kan, betul lah janji-janji Allah. Jadi seluruh kehidupan dia tu dia akan merasakan bahawa Allah Subhanahu Taala sedang berinteraksi dengan dia, kan. Makin lama makin kuat imannya, dan makin malu dia untuk melakukan sebarang kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu antara contoh-contoh bila hati kita mendapat makrifah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Jadi untuk di hujung-hujung ni, Al-Quran adalah satu perkara yang semestinya kita kena perbanyakkan membaca dalam bulan ini, kerana ini adalah bulan Al-Quran. Siapa yang baca satu huruf daripada kitab Allah SWT, maka dia akan dikurniakan satu kebaikan, dan satu kebaikan dibalas dengan 10 pahala, 10 kali ganda, kan. Satu huruf alif, satu huruf lam, satu huruf mim, satu huruf, 3 huruf dah dapat 30 pahala. Dan kita akan lihat nanti itu akan menjadi wang simpanan kita lah di akaun akhirat kita, kan. Dan ada satu hadis menyebutkan, bacalah Al-Quran itu fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha, kan. Kerana sesungguhnya tempat kamu adalah pada ayat yang terakhir yang kamu baca. Maksudnya adalah pangkat
bagi orang yang banyak membaca Quran ni, tempat kedudukan dia tu adalah lebih tinggi disebabkan lagi banyak membaca Quran, lagi tinggi kedudukan dia dekat syurga. Kan? Contohnya nak senang mudah bagi contohnya macam ni. Akhir-akhir masa bersara, apa jawatan? Apa jawatan kita? Kan? DG54 ataupun Jusasi, Jusabi, Jusae, contohnya lah kan. Di kedudukan yang mana kan? Sebab itulah kita kena perbanyakkan membaca Al-Quran. Kan, seperti contoh Imam Syafi'i baca 2 kali khatam dalam satu hari. Bayangkan 60 juzuk satu hari dibaca oleh Imam Syafi'i. Kan Imam Abu Hanifah pun sama, cuma dia lebih 1 juzuk. Imam Mujahid, ulama tafsir yang terhebat, yang terkenal, dia pun baca satu hari 1 kali khatam 30 juzuk. Kan, 30 juzuk, 60 juzuk. Kita berapa juzuk agaknya? Kan, 30 juzuk pun 30 juzuk 30 hari pun dapat ke tak? InsyaAllah kita sama-sama usaha. Kerana iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran kerana Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat. Bayangkan nak kena lempang dengan malaikat munkar nakir, tiba-tiba Quran datang. Dia kata, aku adalah pembela kepada si fulan bin si fulan ni kerana dia masa di dunia dahulu dia membaca aku. Maka bayangkanlah kan, kalau kita nak kena belasah, ada orang datang kan memberi pertolongan kepada kita. Jadi kita kena ingat sebenarnya banyak lagi perkongsian yang saya ingin sampaikan, namun masa tidak mencukupi. Sekadar itu saja untuk kali ini. Kita tutupilah dengan berapa amalan-amalan yang kita boleh baca, doa-doa. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma rabbana la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah, ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عدوا إلا خزلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرت لك فيها رضا ولنا فيها صلاح برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعنا على الصيام والقيامة وتلاوة القرآن وغض البصر وحفظ اللسان. اللهم بارك لنا في شهر رمضان وبلغنا ليلة القدر. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami keberkatan dalam bulan Ramadan dan temukanlah kami dengan malam Lailatul Qadar. Semoga dengan pertemuan malam Lailatul Qadar itu kita buat banyak-banyak amalan. Antaranya bangun solat tarawih, solat witir, membaca Al-Quran, bersedekah kan. Lepas tu banyak lagi amalan wirid yang lain yang kita boleh amalkan. Jangan lupa untuk qiyamul lail, kerana setiap amalan yang dibuat pada malam itu pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. Itu kita kena sama-sama kejar. Semoga semuanya mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapat kecintaan daripadanya. Sekadar itu saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.